الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, syukur kita kepada Allah. Pagi ini kita dapat menyambung semula kelas pengajian kita dan mudah-mudahan ada manfaat dan ada perkara-perkara yang boleh kita ambil istifadah, faedah-faedah daripada ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kita menghuraikan ayat-ayat pilihan daripada suratul Baqarah. Ayat yang akan kita tadabbur dan kita ambil manfaat dan faedahnya pada hari ini adalah ayat daripada suratul Baqarah 258, lanjutan daripada ayat sebelum ini, di mana kita menghuraikan ayatul kursi daripada suratul Baqarah. Kita sambung pada ayat yang berikutnya 258 daripada suratul Baqarah. Kita tengok dahulu ayat tersebut, kemudian huraian dan juga tafsiran yang disebut oleh para ulama. Dalam ayat 258 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau melihat? Alam tara, tidakkah engkau melihat? Para ulama menghuraikan maksud alam. Alam, adakah telah tidak? Tara, engkau melihat. Banyak ayat-ayat Al-Quran, kalau kita perhati tengok, menggunakan gaya bahasa alam tara. Alam, adakah, lam telah tidak, tara engkau melihat. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Banyak penggunaan alam tara. Apa yang menariknya? Tara, ru'yah. Kalau kita terjemah daripada perkataan Arab, ra'a, kepada bahasa Melayu, dia bermaksud melihat. Dalam uslub gaya bahasa kita pun, melihat boleh difahami dalam dua makna. Satu, kita melihat dengan ain, dengan mata. Kita melihat dengan mata. Macam tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan, tengok alam ini, tengok makhluk, itu melihat. Tetapi Al-Quran bila dia menyebut alam tara, tidakkah engkau melihat? Tak mungkin Nabi SAW melihat dengan mata, kerana apa yang diceritakan oleh Al-Quran sesuatu yang telah berlaku. Ini gaya bahasa. Sebab itu kita akan faham dengan maksud ataupun makna yang kedua, iaitu apa dia? Melihat dengan ilmu, melihat dengan pandangan hati. Pasal itu kadang-kadang dalam bahasa kita pun menggunakan apa dia ni, maksud yang sama. Saya melihat dalam hal ini, dia bukan melihat tu maksudnya melihat dengan mata. Sebab itu Al-Quran apabila dia berinteraksi dengan kita, dia bercakap dengan kita, alam tara, tidakkah engkau melihat? Dia menyuruh kita melihat dengan ilmu, melihat dengan iman,
melihat dengan hati yang terbuka, melihat dengan pandangan untuk mencari kebenaran. Ini yang dimaksudkan. Pasal itu Al-Quran kerap menggunakan. Dia suruh kita melihat ini, dia suruh kita berfikir. Dia suruh kita tadabbur, merenung, mencari ibrah, pengajaran, manfaat ataupun apa yang cuba disampaikan. Kan Allah kata, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan ke atas pemilik gajah? Peristiwa yang lalu, yang lampau, yang berlaku sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Kita nak lihat macam mana? Tak ada visual, tak ada rakaman, tak ada video. Tetapi kita melihat dengan ilmu, kita melihat dengan pandangan hidayah, kita melihat dengan pandangan hati, maka kita akan mendapat apa yang cuba Allah sampaikan. Sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran, manusia yang gagal menggunakan mata hati, bahasa kita mata hati, menggunakan pandangan hati, gagal untuk bersifat berlapang dada, salamatus sadr. Dia ta'assub, dia jumud, dia tak mau membuka minda dan mata hati dia untuk mendengar dan melihat hujah dan sebagainya. Quran kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati, mempunyai qulub, jantung hati, tetapi la yafqahun, mereka tidak menggunakan nikmat tersebut untuk memahami Al-Quran, untuk mendapatkan apa yang Quran cuba sampaikan. Sebab itu Al-Quran bukan sahaja untuk kita baca ataupun sebagai halwa telinga. Dan kita memang tuntutan yang pertama kita baca pun bagi sedap, bagi elok, bagi tertib. Kemudian kita pergi kepada peringkat yang berikutnya, iaitu apa? Kita memahami Al-Quran dengan mata hati kita. Kita akan jumpa. Satu Quran guna alam tara, tidakkah engkau melihat? Maksud di sini bukan melihat dengan mata, bukan tengok aksi ataupun tengok peristiwa tu, tak mungkin dah benda berlaku. Maksud itu mukjizat Quran, dia menceritakan kisah-kisah yang lalu untuk kita lihat, kita baca sejarah itu supaya apa? Supaya kita dapat pengajaran di sebaliknya. Tuan-tuan, Al-Quran bila dia cerita tentang orang-orang dahulu, termasuk dalam ayat ini berkaitan dengan Namrud. Ini cerita Namrud. Yang kita nak sebut ni bagaimana Allah menceritakan semula kejadian dan peristiwa Namrud bersama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namrud tak mungkin hidup semula. Namrud tak mungkin batang tubuh yang berdebat dengan Ibrahim itu tak mungkin untuk datang ataupun muncul pada zaman ini. Tetapi Al-Quran menceritakan tentang sifat, tentang sikap Namrud sebagai apa? Mau'izah, pengajaran, ibrah, panduan kepada kita bahawa watak seperti ini, sikap seperti ini, perangai, kelaku, pahaman, pegangan orang seperti ini akan wujud sentiasa. Dan Allah cerita apa yang berlaku kepada Namrud. Jadi ini yang bila kita baca, bila kita lalu ayat alam tara, kita kena ingat Quran tak suruh kita melihat dengan mata, tetapi Quran suruh kita merenung, tafakkur. Pasal itu ayat-ayat yang kempen motivasi kita untuk berfikir dalam Al-Quran cukup banyak. Gunakan akal kita. Allah larang kita apa? Kita mensia-siakan nikmat akal ni. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu mengkaji? Itu kempen besar Quran untuk kita memanfaatkan akal. Akal ni ada peranan, dan sebab itu salah satu daripada maqasid syariah menjaga akal. Sebab itu Allah mengharamkan perkara-perkara yang boleh menghilangkan kewarasan akal.
Kenapa Allah mengharamkan arak, mengharamkan makanan-makanan ataupun minuman yang kullu muskir, yang memabukkan. Dia tak sebut arak, dia kata setiap yang memabukkan. Kerana yang memabukkan itu dia boleh menghilangkan, menjejaskan, merosakkan fungsi akal, dan akal ni ada kedudukan dalam Islam. Ada kedudukan dalam agama ni. Besar akal ni. Sehingga apa tuan-tuan? Tak sahih lah satu hadis yang dia berkata, hadis tu tak sahih, tapi memang maksud dia tu betul lah. Tidak ada agama, la din liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tak ada akal. Tetapi memang dalam agama ni apa-apa perkara pun, kalau tuan-tuan belajar dalam fiqh, bila mari kepada syurut, syarat-syarat taklif, dia sebut apa? Islam baligh, dan dia akan sebut Islam baligh berakal. Aqil. Maksudnya satu orang yang tidak berakal tidak ditaklifkan bebanan agama. Tak kena hukum kat atas dia. Dia telanjang ke, tak mayang ke, tak puasa ke, apa ke, tak ada hukum. Pasal dia tak ada akal. Besarnya orang yang dikurniakan akal. Pasal itu kita ada mumayyiz, kita ada baligh, aqil baligh. Semua ini ada kesan dia dari sudut hukum syarak. Sebab itu kita kena jaga akal ni, tak boleh melakukan sesuatu yang boleh merosakkan akal. Dan kita juga dilarang memperbodohkan akal kita. Hendaklah kita waras, berfikir. Sebab itu Quran tak bagi kita bersifat sembrono. Tahu sembrono? Saya pun tak tahu perkataan asal mari mana. Sembrono ni kita tak kaji. Tidak ada tabayyun, tidak ada kaji, tidak ada tasabbut. Tabayyun, tasabbut. Kita kena kaji, kena tahu latar belakang, kena tahu sesuatu perkara. Kita tak boleh ikut. Tak kira lah dalam soal apa pun. Kan, saya tengok antara benda yang serius, yang sangat bahaya ni dalam bab kesihatan ni. Wujud muncul produk-produk, kan, orang Melayu ni dia semangat sikit. Produk-produk, ubat-ubat yang tak tahu mana hala, keluar mana, kajian macam mana, apa ni. Dia dengar testimoni, dia dengar kawan tu makan lega, kawan ni makan lega, dia dengar ni sikit, dengar ni sikit. Kan? Terutama sekali hak yang berkaitan dengan makanan sunnah ni, dia memang dengar, dia tak kaji dah, dia tak cek dah, bahaya tak bahaya, lulus tak lulus, kesihatan okey tak okey, dia tak ada dah, dia kira beli. Kan? Ini satu sifat yang bahaya lah. Seolah-olah tidak menggunakan akal untuk mengkaji, untuk berfikir. Ibrahim bertemu dengan Tuhannya apabila dia melihat alam. Kan? Dia kaji, dia guna akal dia. Okey. Tidakkah engkau melihat? Tara, engkau melihat. Engkau di sini merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi. Jadi khitab yang Tuhan nak bercakap tu dengan Nabi lah. Tetapi kita kena ambil perhatian, Quran ni hudal linnas, untuk semua. Jadi bila Tuhan bercakap dengan Nabi, artinya dia juga bercakap dan berbicara dengan kita. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang hajjah, berhujjah, berdebat, berdiskusi, tak kiralah bahasa apa pun, berdebat ke, berdiskusi, berbahas dan sebagainya, maksud dia sama. Hajjah. Apa maksud hajjah? Maksudnya, kalau kita tengok, ini menariknya ni, para rasul, para anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul ni, mereka berdepan dengan taghut, berdepan dengan musuh, adu Allah, musuh Allah, yang memang sah, confirm, sesat, lawan Allah, confirm, sesat. Tetapi Al-Quran, apabila dia cerita kepada kita berkaitan dengan Fir'aun, Namruz, siapa dia lagi? Ni musuh-musuh Allah ni lah, yang dalam sejarah yang tekong-tekong besar ni. Satu benda yang kita tengok ada persamaan. Banyaklah, tapi satu benda yang kita nak kait pagi ni, persamaan dia apa? Allah tetap memerintahkan para nabi, para rasul untuk
pergi berdialog dengan pok-pok ni. Tuhan tak terus tiba cerah. Walaupun Tuhan boleh. Nak pergi duk berbahas apa? Satu memang terang-terangan lawan Firaun, Namrud ni memang terang-terangan. Dan mereka punya lawan pun bukan kecil anaknya. Semua ni Namrud, Firaun, semua ni peringkat apa? Mengaku mereka adalah Tuhan. Dakwaan yang sama. Firaun mengaku dia Tuhan, Namrud mengaku dia Tuhan. Mengaku Tuhan. Tu pun Tuhan suruh Musa pergi jumpa dengan Firaun. Suruh Ibrahim alaihissalam pergi jumpa, menghadap Firaun, menghadap Namrud, pergi bercakap, berdialog. Tanya dia, apa pasal? Pasal apa tak mau beriman? Bagi peluang. Dan ini antara sikap yang Allah sebut dalam Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Tengok metod Quran, metodologi Quran, bentuk gaya Quran tu. Dia kata apa? Sekiranya kamu, orang-orang kafir ni, orang-orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir, orang musyrik, merasa ragu, tak yakin dengan apa yang kami turunkan, yakni apa dia? Al-Quran. Tuhan bagi peluang. Fa'tu bi surah. Okey, tak apa. Buat satu surah yang macam Quran. Jika kamu mengatakan Al-Quran itu bukan daripada Muhammad, dikarang olehnya, ditulis olehnya, dia adalah buatan manusia, bukan daripada Tuhan, kamu ragu-ragu tentang keaslian, ketulinan Al-Quran itu daripada Allah, okey, sekarang kamu diberi ruang dan peluang. Tuhan yang bagi ni, Tuhan. Dia bagi peluang dekat apa dia ni? Musyrikin, kafir ni, orang kafir ni, dia bagi peluang. Kamu buat satu. Dan peluang tu dibagi sangat hebatlah. Wad'u syuhada'akum. Panggillah segala-gala pengikut, penyokong, penasihat, pembantu, pembela kamu tu, syuhada. Saksi-saksi kamu tu, geng-geng kamu, kelompok kamu tu, panggil semua. Mai buat satu pakatan, hampa buat Quran. Kita nak tengok. Kalau hampa boleh buat Quran, memang Quran ni buatan manusia lah. Hampa buat dulu satu. Tak, bukan buat semua, buat satu. Satu surah buat. Dia cabar, Tuhan cabar. Ni saya nak tanya, agak-agak Tuhan tak tahu ke kata mereka ni tak boleh buat? Tuhan tahu. Pasal itu di hujung ayat tu, fa illam taf'alu walan taf'alu. Mereka takkan, ni Tuhan sebut. Tuhan habaq siap-siap di hujung. Fa illam taf'alu walan. Quran bila dia guna walan, bahasa Arab bila guna lan, lam nun tu, jaga. Walan tarda. Sama sekali tak mungkin, tak boleh mereka buat. Walaupun Tuhan habaq mereka tak boleh buat, mereka memang tak boleh buat, tapi Tuhan bagi peluang untuk mereka buat. Demikian sikap manusia. Tak bagi peluang. Ini jangan tak bagi peluang langsung. Kenapa bagi peluang? Bagi dia apa? Bagi dia buat dulu satu, kita nak tengok. Sampai ke sudah tak boleh buat lah. Demikian kita. Besok apabila kita bangkit di mahsyar, tempat perkumpulan, assembly, kawasan berimpun, kita duk fikir, adalah juga timbul, memang kita terfikirlah, bangkit esok ni, jimat masa, save time, save cost, terus tahu hak mana patut masuk neraka, hak mana masuk syurga, terus hantar. Bangkit, Tuhan dah tahu, siap semua dah. Ni neraka, tahu. Ni syurga, tahu. Masa tu, agak-agak tuan-tuan nak boleh protes ke? Tak ada siapa
Apa duk nak heran? Tuhan boleh buat. Pasal apa? Maliki yaumiddin. Dia yang memiliki hari pembalasan. Dia Tuhan masa tu. Dan sekarang mula nak abangnya dia yang memiliki hari itu. Dia yang pemilik hari itu. Jadi kalau kita bangkit, tok langkah, tok. Selesai. Sat. Tetapi kita fikir ni keadilan Tuhan, ni keadilan yang kita duk tanya, di mana keadilan? Di sini keadilan. Keadilan Tuhan. Dia bagi kita bangkit. Dia bagi kita jawab. Dia tanya kita, hang buat ke? Dia suruh kita mengaku. Nabi kata bila kita bangkit, adanya apa? Adanya hisab. Adanya proses untuk kita bersoal balas. Allah bentang amalan kita, bagi buku catatan kita yang dicatat. Lepas tu tayang visual bagi kita tengok. Lepas tu Tuhan tanya, betul ke buat? Untuk apa? Ni yang catatan, buku catatan ni untuk apa? Untuk buktikan apa? Buktikan kita buat. Tuhan Maha mengetahui. Tetapi ini semua nak menunjukkan keadilan Tuhan. Dia memberi ruang untuk kita menjawab. Sebab itu Nabi kata, satu orang Tuhan bagi dia panjang umur supaya dia tak ada alasan di hadapan Tuhan. Jaga-jaga orang yang panjang umur ni kena beringat banyak. Tuhan panjangkan umur dia. Tuhan bagi banyak masa dia. Tuhan bagi peluang banyak kali. Apabila dia tak manfaatkan benda tu, dia jangan salahkan Tuhan nanti. Bila orang tanya Nabi, pasal apa orang yang jahat ni Tuhan bagi panjang umur dia, panjang usia dia, lama masa dia, Nabi kata supaya dia tidak ada alasan di hadapan Tuhan. Kalau dia mati awal, mungkin dia cakap pandai kan. Dia kata mana nak dan apa, nak buat tak pesah apa pun tak dan, tak tahu ni tengok mati kan. Allah panjangkan umur orang yang tak beriman ni, kata Nabi, untuk memberi peluang dia bertaubat. Allah panjangkan umur orang yang beriman ni untuk bagi peluang dia menambah amalan. Jadi kita jangan petikai kan tu. Kemudian demikian Allah suruh Musa pergi, idhaba ila Fir'aun, pergi kamu pada Fir'aun, innahu tagha, dia ni tagut. Sama lah Namrud ni tagut. Namrud disebut dalam riwayat dia adalah raja kepada Babil. Babil ni Babylon lah, di Iraq. Di Iraq. Kerajaan yang sangat besar. Peliknya orang kita ni, bila kita baca kisah-kisah ni, Tuhanlah yang memberikan kerajaan kepada mereka. Sebab itu kadang-kadang kata para ulama kita, kata ahli-ahli kerohanian, ulama-ulama tasawuf, tazkiyatun nufus ni, dia berkata apa? Sebenarnya ujian susah, ujian kemiskinan, kesusahan itu lebih mudah dan lebih senang berbanding ujian kekuasaan dan kekayaan. Pasal itu kita banyak kata belum dapat lagi, tak tahulah. Dah dapat nanti baru kita tahu. Maksudnya apa? Manusia ni dia jangan tengok susah, sakit, miskin tu sahaja ujian. Dia sebenarnya bila baca Quran, dia kena tengok satu dimensi lagi, satu sudut pandang lagi. Apa dia? Sebenarnya jawatan ini juga satu ujian. Yang tak ada jawatan, yang kalah tak dalam pukul 5 tu pun ujian, yang menang pun ujian. Dua-dua ni sebenarnya ujian. Pasal itu dulu masa duk belajar dulu, bila dilantik jadi jawatan apa, depa mailah takziah kepada enta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oi, bukan mati ni, orang lantik jadi ketua ni. Jawatan itu bukan tasyrif, tapi dia satu taklif. Dia bukan satu kemuliaan, dia satu tanggungjawab bebanan. Dan dalam sejarah ramai yang tersungkur
apabila Allah buka. Pasal tu Nabi kata apa? Satu hari Nabi semayang tau. Satu hari Nabi semayang. Ni kita kena peringat ni. Nabi semayang dengan sahabat. Habis semayang, mereka pakat duk tengok, tunggu pombang dengar. Nabi dah tahu dah kelaku mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka dengar ada rombongan bawa balik duit zakat daripada luar, baru sampai. Mereka duk aim tu lah. Dan memang Nabi akan bagi. Nabi akan beda. Cuma perhati tu. Nabi pun beralih tengok. Mereka duk tunggu. Tak ada gaya-gaya nak habang. Kata ada sarapan pun pagi ni. Pakat duk sengap, sunyi ni. Ada ke tak ada? Tak ada nak balik terus. Lebih kurang macam tu lah. Di negeri entah berentah. Jadi Nabi pun dah tengok. Nabi tahu dah. Nabi pun keluar sepatah. Nabi kata apa? Aku tahu. Nabi kata aku tahu. Hampa dengar ada rombongan wakil kita bawa balik duit zakat. Dan aku tahu hampa duk tunggu nak boleh. Aku akan bagi, Nabi kata. Sabar, aku akan bagi. Aku akan bedak lagi. Aku tahu hampa tahu dan aku tahu benda tu hak hampa, aku akan bagi. Cuma nak pesan sikit lah. Sesungguhnya aku bimbang, kata Nabi. Aku bimbang. Ma akhsha alaikumul faqra. Nabi sebut perkataan ni. Sesungguhnya aku tidak takut Allah memberikan kemiskinan kepada kamu. Ma akhsha alaikumul faqra. Aku tak takut kalau hampa ni miskin. Kalau Tuhan bagi hampa susah, aku tak bimbang. Nabi tak bimbang kita susah, kita miskin ni. Tetapi aku bimbang Allah membukakan kekayaan ini untuk kamu. Nabi kata, sesungguhnya yang aku bimbang, yang aku risau, khawatir menimpa kamu, Allah membukakan dunia ini dan kekayaannya untuk kamu. Kerana umat-umat sebelum ini, kata Nabi, mereka telah binasa setelah Tuhan bagi mereka kaya. Umat-umat sebelum ni yang binasa tu lepas Tuhan bagi kaya. Jadi Nabi kata aku bimbang hampa mengikuti langkah dan sikap dan kesudahan seperti mereka. Lepas tu Nabi bagilah kan, nak peringat ni. Okey. Demikian Namrud. Saya ulah kerana apa? Kerana ayat selepas itu menyebut an atahullahul mulk. Namrud itulah yang Allah berikan kepadanya. An atahullah, yang Allah berikan kepadanya kerajaan, mulk. Sebahagian ahli tafsir dia ambil perkataan Ibn Abbas. Ada 4 raja dalam dunia ni. 2 orang Islam, 2 lagi orang kafir. Yang mana raja ni bukan sebarang raja. Dalam sejarah menguasai timur dan barat, bainal masyriq wal maghrib, timur dan barat. 2 daripada orang Islam disebut dalam sebahagian riwayat Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Orang yang mempunyai 2 tanduk. 2 raja yang sangat besar. Kita tak payah duk bahas lah siapa dia Zulkarnain ni, buang masa kita je lah. Zulkarnain ni dia kata Alexander the Great lah, Caesar apa kebala. Tak penting, yang penting Zulkarnain ni orang yang Tuhan bagi kerajaan, raja, dan dia orang Islam, dia orang beriman. Raja yang beriman, contoh yang baik. Sulaiman bin Daud dengan Zulkarnain. Manakala 2 daripada puak kafir, 2 daripada golongan kafir yang kerajaan dia besar, yang Tuhan bagi, disebut dalam riwayat bahawa namanya Namrud dan Bukhtansar. Apa Bukhtansar ni kita pun tak tahulah, nanti tuan-tuan kaji Bukhtansar. Tapi 2 raja besar ini, mereka ini ada sejarahnya tersendiri. Cuma nak ceritanya Namrud dia raja di Babylon, dan salah seorang yang berdepan dengan dia Nabi Allah Ibrahim AS. Apa dakwaan dia? Dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Apabila dia mengaku dia Tuhan, Ibrahim AS disuruh pergi apa? Mujadalah, pergi perbetui. Dalam Islam, sebelum kita nak hukum, kita nak
buat apa-apa keputusan, Quran suruh iqamatul hujjah, suruh kita tegakkan hujah. Pasal itu tuan-tuan ada orang duk bincang pasal al-arqam, bincang pasal pengikut ajaran sesat ni. Kita tengok di Malaysia, alhamdulillah, pihak kuasa agama kita, jabatan-jabatan agama, majlis-majlis agama ni, bila mereka tangkap, mereka bawa ke pusat pemulihan. Di sana ada pihak yang akan pergi berdebat apa pasal ada kekeliruan tak mana. Kita tak boleh terus hukum mereka ni sesat, kafir, tak boleh. Sebab mungkin ada yang saya pun tak tahu. Suami saya dia ikut ajaran ni, saya sebagai isteri pun ikut, anak-anak semua kami ikutlah. Kami pun pindah pergi buat rumah di kawasan tu, dan kami pun tak tahu macam mana, cuma apa yang suami kami buat kami ikut. Oh, yang ni jadi tak tahu mana halal lah, ikut saja. Yang ni yang kena tangkap ni pun pasal ikutlah yang kena tangkap ni. Kami ikut-ikut pi, tak tahu jabat agama mai tangkap, kami pun kena tangkap. Baru kami tahu kata tak betul. Tahu ke depa duk ajak apa? Tak tahulah, saya ni duduk belakang, duk pisah anak. Laki bawa saya pun ikut. Oh. Jadi orang lagu ni, adakah mereka ni kafir atau mereka ni sesat? Mereka ni tak tahu apa. Pasal itu ajaran sesat, pengikut belum tentu, case by case. Kita kena ingat juga. Pasal itu kadang-kadang mereka tak tahu apa kan. Ni pasal apa yang ikut kumpulan ni? Saya ikutlah ustaz. Oi, lama dah duk hidup payah nak makan, payah kumpulan ni tiap-tiap malam kambing. Saya ikut pasal makan ya. Oh. Lepas ikut ni saya pun tak payah fikir apa, kira mai duduk makan ya. Kan? Oh, jadi hang ikut pasal makan lah. Dia ni ajaran tarikat makan. Lepas tu kalau kami bagi makan, hang mau keluar tak? Janji ada makan, saya keluar 24 jam. Okey, tak apa. Banyak sebab faktor banyak. Sebab apabila dia melibatkan akidah, bukan senang kita nak jatuh hukum ni. Dia perlu pada proses nak tahu pasal apa dia ikut. Kadang-kadang dia keliru, ada syubuhat, ada kesamaran. Akidah ni bila ada sama-sama, kita kena macam ni lah. Yang jelas pun panggil bercakap dulu. Okey, kita sambung. Idza qala Ibrahim pun bercakap, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku. Pasal dia kata dia Tuhan. Kita nak compare tengok. Rabbiyalladzi. Tapi Ibrahim ni Allah Ta'ala uji sangat besar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat besar, tak berhenti. Daripada muda lagi dah kena ujian. Masa dia kecil tu pun dah kena ujian dengan bapa dia, dengan kaum dia. Lepas menikah, cara menikah, menikah satu, menikah dua, tak ada anak, ada anak, lepas ada anak kena tahu anak, lepas tahu anak kena sembelih anak, lepas sembelih anak, tak berhenti sah. Demikian hidup para nabi, silih berganti ujian. Lah yang celapak nak jadi nabi tu pasal senang kan. Boleh buat macam-macam tu yang jadi nabi tak sangka. Payah-payah sangat letak jawatan kah kan. Saya tengok masalah banyak kan, saya boleh letak jawatan lah. Senang kan. Okey. Ibrahim alaihissalam kata dekat Namrus, Tuhanku menghidup dan mematikan. Menghidup dan mematikan. Macam mana? Hang boleh buat ke tak? Ana uhi wa umit. Dia kata aku boleh buat. Oh, makna level dia sama dengan Tuhan. Macam mana? Dia panggil dua orang. Satu orang dia bunuh, satu orang dia lepas. Tengok, yang ni aku bunuh, aku mematikan. Yang ni aku biar, aku menghidupkan. Oh, hebat. Tapi kita jangan main-main. Di akhir zaman ada manusia yang boleh betul-betul menghidup dan mematikan. Dajjal. Dia boleh betul-betul, dia boleh. Pasal itu kita jaga-jaga. Kita berlindung daripada fitnah dia. Dan Nabi kata bila kamu dengar Dajjal, hendaklah kamu lari seperti mana kamu lari daripada penyakit. Dajjal ni kata pasal bab menghidup Namrud ni dia kecoh kan, dia helah ya. Bukan dia boleh buat pun. Tapi tak apa, Ibrahim kata okey dah hang faham macam tu. Pasal orang ni tuan-tuan dia macam ni ya. Dia ada dua.
Satu, dia memang nak dengar, dia nak cari dan dia nak berubah. Hak ni kita boleh cerita, boleh ajak bersembang. Tuan-tuan pun kalau ada kawan, tuan-tuan kena tengok Namrud ke bukan. Kalau kategori Namrud, ajak dia kena roti canai, minum, dia sembang, dia dengar, aku pun lebih kurang hang lah, aku pun tak setuju lah, duk dengar macam tu lah, mereka kan. Pasal kalau kita bantah, saat ni boleh jadi dia tak belanja. Masalah juga. Kalau dia kata, kita kata, mana boleh hang dengar lagu mana, hang cuba tanya betul-betul, bukan lagu tu. Bayar ke diri kalau dia panggil, kira hak saya. Tapi kalau tuan-tuan kata, betul lagu hang, aku duk dengar macam tu, betul lagu hang kata tu, sungguh benda ni. Bila dia panggil, kira sekali. Ni tuan-tuan kena teknik, kena dah tahu dia. Kan? Namrud ni dia sama dengan Firaun, dia sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, apa segala abu ni. Mereka memang tak mau. Sebab itu Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim alim besar, hebat, jago, Al-Hafidh, dia kata apa? Dia kata manusia ni kadang-kadang dia sesat tu bukan kerana dia tak ada ilmu. Ilmu hebat, ilmu maklumat dia tahu. Tapi su'ul qasad, dia tu sendiri memang jahat, memang niat dia buruk, memang dia tak mau dengar, memang dia tak mau terima. Bagi pilah hujah berkandak pun memang tak tahu. Banyak dalam sejarah Bani Israel, bagi kok nu, bagi kok ni, bagi kok nu, bagi kok ni, lah sekali bagi nu, dia bagi kok ni, bagi kok nu, bagi kok ni, bagi kok ni. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Mai nak tengok Tuhan sat. Kalau tengok Tuhan, kalau tengok Tuhan, kalau kami nampak Tuhan, mana Tuhan tu kami nampak, kami beriman. Yang sebelum ni segala mak neka ni bukan kata Tuhan tu. Laut depan mata depa tu, laut terbelah. Laut boleh berjalan atas laut. Atas laut tu depa boleh berjalan. Bukan tengok saja, depa lalui benda tu. Bukan setakat ainul yaqin. Bukan setakat mata saja tengok. Haqqul yaqin. Depa lalu, depa yang lalu, bukan pok lain, depa yang lintas. Depa Kediri yang lintas, depa tu yang lawan. Bila depa lawan, lepas-lepas lintas sat tu. Lepas-lepas lintas tu, dalam sejarah kan kita baca depa lintas tu, depa nampak satu geng tu. Lepas depa lintas, tuan-tuan, bila depa buat patung lembu tu, depa buat patung anak lembu tu lepas depa lintas laut tu lah. Tuan-tuan, kadang-kadang saya dengar ada orang kata, kita tu kalau hidup zaman Nabi lah boleh jadi sahabat. Ingat, hidup zaman Nabi kalau jadi sahabat, alhamdulillah, kut takut jadi geng Abu Lahab ni. Dan tuan-tuan kena baca betul-betul masa zaman Nabi Abu Lahab pemerintah. Lo ni tak Abu Lahab pun lompat pergi sana dah. Tak Abu Lahab pergi lompat pergi sana dah. Yang kita kadang-kadang pasal itu bila kita tak ada jumpa Nabi tapi beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi itu satu nikmat dah. Kita bukan apa, takut bila duduk zaman Nabi betul. Nabi masa tu dia bukan pemerintah. Dia orang yang dibuang di pulau. Tuan-tuan boleh bayang, satu pihak pemerintah, Abu Lahab dia pemerintah musyrikin, dia ketua. Nabi ni siapa dia ya? Masa tu tuan-tuan ingat tuan-tuan duduk belah mana? Memikirkan rakyat kita bersama dengan kepimpinan sedia ada. Government of the day. Government of the day masa tu Abu Lahab. Yang apa yang ditindas ni Nabi. Jaga-jaga. Kita mungkin boleh bercakap kerana kita berada pada zaman ni. Kita tak ada pada zaman tersebut. Bersyukurlah dan istiqamah. Jadi Dajjal ni nak cerita dia hebat tau. Hebat, dia boleh hidupkan satu orang mai dekat dia. Nabi kata dia ni lah orang yang terhebat mati syahid. Dia mari dekat Dajjal, dia kata hang Dajjal. Dia kata kalau aku bunuh hang, aku hidupkan hang. Hang kata aku Dajjal lagi. Pasal Dajjal, ingat dia tak mengaku dia Dajjal. Yang tuan-tuan kata biar keluar-keluar aku Dajjal, tahu tak siapa nak ikut nah. Dia keluar dia kata dia Tuhan lah. Tuhan pakat celapak ikut nah. Dan Dajjal ni bila dia kawan tu cabang dia matikan kawan tu. Lepas tu dia hidupkan kawan tu. Yang lain kata Allah. Kawan tu kata apa? Lagi aku percaya kata hang Dajjal. Nabi kata inilah syahid yang sangat besar berhadapan dengan Dajjal. Tapi dalam kes ni
Nabi Ibrahim bawa keluar boh yang kedua, modal yang kedua, diskusi. Okey, tak apa. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyams min al-masyriq, fa'ti biha min al-maghrib. Kalau hak Tuhan boleh buat, kita try nombor 2. Nombor 2 ni apa? Tuhanku, fa inna Allah ya'ti bisyams, Tuhanku dia mendatangkan matahari minal masyriq, daripada timur. Masyriq, timur. Kau kalau betul Tuhan, fa'ti biha minal maghrib, terbitkan dia daripada timur. Oh, ini dia jam. Dia jam. Fabuhital ladzi kafar, maka terbongkar, terbungkam. Pasal itu tuan-tuan, dalam Islam mujadalah, berdebat ni memang dibenarkan. Nabi pernah berdebat dengan Kristian Najran. Kristian Najran berdebat. Dan banyak dalam sejarah-sejarah para nabi ni, para anbiya ni pergi berdebat, pergi berhujah. Dan salah satu daripada kekuatan Islam ni dari sudut hujah. Hujah. Terutama melibatkan akidah. Melibatkan akidah. Macam Nabi Ibrahim, dia memang ada kebolehan berhujah, kelebihan. Tengok macam mana dia hujah. Awal-awal masa dia katuk habis tokong tu, dia tak katuk hot the last tokong tu, the biggest tu. Dia pergi sangkut kapak tu. Lepas tu bila depa ni balik mat, dia berkata, siapa dia buat ni? Kami duk dengar ada satu budak muda, Fata. Dia ni tak suka kat Tuhan kita. Dia ni yang buat ni. Siapa dia? Nama dia Ibrahim. Tangkap dia mat. Panggil dia. Dia kata apa? Dia kata, pasal apa tanya kat aku? Aku pun tak tahu. Tanyalah, di mana kapak tu berada? Kapak tu ada kat siapa? Ada kat tokong tu. Apa tanya dia? Dia yang buat kapak tu. Bahan bukti ada pada dia. Ibrahim, jangan main-main dengan kami. Ibrahim, jangan main-main dengan kami. Hang tahu tokong ni tak boleh buat apa? Kalau dah tahu tokong ni tak boleh buat apa, yang hampa cerdik kata Ahmad Nisbu, yang hampa cerdik-cerdik ni, apa boleh? Pasal apa kena jual dengan dia? Tapi dia pun tak boleh demikian. Tapi kalau manusia tu betul dia nak cari hidayah, masa tu pun dia dah boleh berfikir. Ini antara teknik Al-Quran, berdialog dan berhujah dan berdiskusi untuk menegakkan kebenaran. Okey? Dan akhirnya kita tengok sikit lagi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di akhir ayat itu, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah ceritalah, sesungguhnya Allah la yahdi qaumadh zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ini yang kita panggil taufiq, hidayah. Dalam ayat-ayat sebelum ni Allah kata apa? Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah ni benda besar tuan-tuan. Duduk depan mata pun belum tentu boleh ikut. Bercakap dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi, berdialog dengan Nabi pun Allah tak bagi hidayah. Hidayah ni pilihan Allah. Pasal itu kita syukur dengan hidayah, hidayah Islam, hidayah sunnah, boleh mengetahui jalan yang benar, berada di atas jalan yang benar, diberikan taufik untuk kita hadir salat subuh berjamaah, duduk sekejap, buang masa kita setengah jam dengar ayat-ayat suci Al-Quran, ambil pengajaran. Ini hidayah. Ramai lain yang tahu, yang faham, yang ada juga kesihatan, tetapi yang membezakan kita dengan mereka hidayah. Hidayah. Tapi tuan-tuan jangan keluar lagi pergi kedai-kedai makan, tahu nak duk tengok atas bawah. Kesian tak dapat hidayah. Janganlah. Doakanlah yang baik-baik Ini keluar-keluar pergi hukum orang. Sesat di pagi hari Sabtu yang penuh keberkatan. Doa bagi mereka dapat hidayah, boleh pergi masjid, semayang subuh, dengar kuliah. Kan kuliah ni lah kuliah mana-mana, alhamdulillah. Hidayah. Tahu, pasal itu kita doa kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ni doa besar ni. Ya Allah, yang betul itu, lepas mayang doa, ya Allah yang betul itu kau tunjuk bagi betul. Kadang-kadang kami ni tenggelam, hak betul itu kami kata tak betul. Lepas dah tahu, dah faham, tolong kamilah, warzuqna ittiba'ah. Tolonglah kami untuk ikut. Ini yang kita nak. Mudah-mudahan
Kisah. Lepas tu ikut tak Namrud ikut tak? Tak. Dia tak ikut. Walaupun dia tewas, walaupun dah terbukti dia salah, tapi akhirnya dia tak ikut. Demikianlah perjuangan kita tuan-tuan. Daripada ayat ini kesimpulan besarnya, kita mewarisi kerja para nabi hanya menyampaikan. Soal sama ada dia nak ikut tak ikut, terima tak terima, dapat tak dapat hidayah, berubah tak berubah, dengar tak dengar, itu urusan Tuhan. Wallahu la yahdil qaumadh zalim. Bila Tuhan tak pilih dia, adalah sebab dia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan semua dijemput ke belakang, pihak masjid menyediakan sarapan seperti mana kebiasaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab.